Okay, so far siapa yang belum buat lagi ni segmen minggu lepas? Kalau ikut ni ada 4 orang. Tapi Akmal dah buat Akmal Hakim dah buat. So Aiman Hakim, weh ramai tu Hakim ni. Aiman Hakim Adnan, Aiman Hakim Roslan dengan Syazah. Syazah dah buat belum Syazah? Belum. Dah tadi belum? Cik Tuan. Dah. Okey, nanti jangan lupa buat assessment Ni mana ni? Mana budak Hakim dua orang? Aiman Hakim dengan Aiman Hakim Adnan dengan Hakim Roslan. Dia nama Aiman Hakim yang betul. Bila dia nak buat? Baru tukar section semalam. Okay, nanti buat kalau saya dah buka. Aiman Hakim Roslan dengan Aiman Hakim Adnan nanti tolong buat Okay, semua dah masuk dah. Lagi seorang. Seorang lagi Dah. Okay, demi berlaku adil kita mulalah Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk buat semua Waalaikumsalam. Thank you for coming to the class. Okay, 67 asal ramai sangat ni. Oh, aku je berapa akaun ni? Aku 3 akaun. Betul tak? Doktor berapa? 3 kaum? Rasanya masuk 3 device ni. 1, 2, 3. Betul lah. Ramai yang tak ada. 2 orang yang tak ada ni. Alah, aku pun dah tak ingat. Aku rasa aku masuk 2 atau 3 akaun. Tengok ni ada 2 je. Entah. Okay. So, hari ni kita akan tengok tentang single degree of freedom Okay, ingat lagi tak apa kita belajar minggu lepas? Kita recap balik. So last week kita belajar pasal bad vibration, kita belajar pasal good vibration. Lepas tu kita juga ada tengok tentang free vibration. Apa beza free vibration dengan force vibration? Free tak ada force. Free tak ada force. Free tak ada force. Apa beza dam dengan dam? Dam ada. Terus. Okay, kenapa ni penting buat untuk ni korang akan tengok dengan lebih jelas lah. Dam, dam, force dengan free vibration. First thing saya nak tanya, korang ada dengar background noise tak? Saya duduk dalam office yang ada ramai orang. So ada dengar background noise tak? Tak ada. Tak ada, clear. Tak ada dengar background noise So maknanya aku punya active cancellation ni bagus lah. Noise active cancellation ni function lah. Okay, so kita akan tengok video oksigen sekejap. Semua sihat Okay, siapa yang ada masalah internet yang rasa macam tak lama tak lagi dia putus? Ya, maknanya semua stable lah? Semua stable dah tu. Sekejap je. Okay. Okay, boleh nampak screen saya? Tak nampak tu. Tak nampak lah tu. Oh, kena pilih dekat user yang
Alamak, takkan lah aku bikin buat hal. Cuba klik gambar aku yang lagi satu. Ada keluar apa-apa tak? Ni tak keluar juga kan? Tak ada. Dia kalau dia keluar dia akan tulis happy present. Itu aku punya problem lah. Black sheep. Saya nak buat hack. Sorry ya guys. Bye. Tak keluar. Tak keluar apa. Okay, kalau macam tu aku paksa pinjam kat sini lah. Free PDP of Freedom. Oh, siapa punya adik suara tu? Sorry. Dengar Alah. jauh tu. Kau tak ada noise cancellation Kal? Oh, ada Okay dah. guys. So Okay. saya tahu sebab kejap. Okay, saya patut dengan iPad saya. Sekejap. Minit je. Okay. Sorry ya. Ini. Sampai 4 device lah aku nak kena masuk ni. Lagi 2 tu apa tu? Satu desktop, satu laptop, satu phone, satu iPad. Tak, sebab nak menulis kan. Nanti korang tak faham pula kalau setakat cakap kosong. Sekejap. Double nak ni tu. Okay tak? Tak ada apa dah. Okay Oh, tapi kalau macam ni aku kena tutup tu, kena buka. Ni susahkan dia. Okay guys. So, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Thank you for coming to this class. Okay, so as I mentioned, kita akan tengok tentang single degree of freedom. Okay. So what we're going to learn is that we're going to look at equation of motion. Okay, and then free vibration of undamp system. Okay, dalam undamp system ni, macam saya beritahu sebelum ni, kita ada translational, kita ada rotational, dan kita ada torsional. Okay, apa beza translational dengan rotational? Gerakan dia berbeza. Okay, kalau translational dia tak ada angle. Okay, kalau saya boleh tunjuk je boleh dua orang share screen dalam satu masa? Tak boleh. Tapi okay, boleh nampak tak saya punya? Boleh. Kau nampak screen kosong tak? tak belum lagi. Yang ni yang ada PowerPoint. Nota? Saya kena stop sharing kan? Okay, so saya
Okay. Dah ada dia tak sharing kan saya punya iPad screen? Tak. Tahu? Tak ada apa-apa. Tak. Kanannya macam ni. Sabar tu. Mana cara terbaik Dia nak tulis-tulis Aku malah nak tulis pakai mouse sakit tangan. Doktor nak tulis pakai apa? Ke iPad tu? Boleh ke macam doktor kan buka slide guna iPad, lepas tu doktor lukis kat iPad macam ni. Sekarang ni aku dah share screen iPad aku. Kenapa tak keluar? Oh, Korang ada nampak apa-apa? Tak nampak Tak ada. ada. Ada control. Aduh. Kita guna main account ke kot? Kau boleh nampak. Ni account yang sama. Okay, tak apa. Dia dah gagal kat sini. Back. Sorry guys. Guna account lain. Guna Google account ke kan. Doktor tak buka mic kot. Hello. Oh, doktor. Boleh dengar? Jauh sikit doktor. Jauh. Jauh. Bunyi ni jauh? Okey dah dekat. Okey dah. Dah. Okey. Okey dah. Okay, kalau macam tu saya rasa okay, I have an idea. Saya akan download lecture notes dalam phone. Sorry give me what, like 2 minutes juga minum dulu. Sokok dulu ke. Okay, boleh nampak sekarang saya? Nampak doktor. Boleh. Okay. So okay, kita akan tengok tentang equation of motion. Kita akan tengok kita akan tengok translation, rotation. Okay. Tadi saya tanya apa beza translation and rotation kan? Okay, kalau translation, dia punya ni biasa macam ni kita ada mass. Okay, kita ada spring. Dan dia akan ada direction untuk X dia ke sini ke. Okay, tapi kalau rotation pula, kita akan let's say kita ada okay, ni 2 degree of freedom. Okay, ni dia punya I ataupun J. Okay, beza untuk translation dan rotation. Okay, kalau untuk rotation kita pakai I ataupun J. Ingat lagi tak I atau J ni apa benda? Tahu? Vector. Second moment of inertia. Second moment of inertia. Okay, good. So, kalau untuk translation, okay, ni translation Translation, dia punya direction ditunjukkan oleh X. Tapi kalau untuk rotation, dia punya coordinate kita pakai theta.
Okay, so ini beza antara translation dengan rotation. Okay, lepas tu nanti kita akan tengok free vibration of dam system. Okay, dam system ni korang pun tahulah kan, dia ada damper. And then kita ada harmonic excitation of dam system and harmonic excitation of undam system. Okay, yang korang nampak ni full screen ke screen kecil je? Screen kecil. Screen kecil je. Tapi jelas tak? Jelas. Jelas je doktor. Jelas kan? Okay, so kalau kita tengok dekat content ni, first kali kita akan tengok tentang equation of motion. Anyone have an idea what equation of motion is? Okay, kalau kita tengok kat screen ni nak tunjuk pointer aduh. Okay, so equation of motion ni adalah yang kalau boleh nampak mx dot plus kx equals to 0. Okay, that is equation of motion. Okay, sebagai contoh let's say kita ada satu mass. Equation of motion ni penting Kita ada spring. Okay, dan mass ni dia bergerak ke atas. Okay, so macam mana kita nak bentuk equation of motion? Okay, first kali bila kita nak buat equation of motion, okay, first kali you kena buat a free body diagram. Okay, tahu tak free body diagram? Tahu? Okay, free body diagram. When you want, yes. Okay, doktor contoh. When you want to draw, okay, you need to start with the mass. Okay, and then kita tengok dekat mass ni, apa forces yang act dekat mass ni? W. Okay, one thing about vibration is that dalam free body diagram takkan ada W. You need to remember that Okay. Sebab apa? Kalau you know the basic, nanti dia dah cancel out dengan normal punya force. Okay, so kita tengok je semua force yang attach dekat M ni, yang you nampak physically. Yang you nampak physically apa? Spring. Spring. Okay, so force spring tu macam mana kita nak kira? Kan saya cakap force kan? Force dia, macam mana kita nak dapat force daripada spring? F sama dengan KX. F sama dengan KX. So, dia ada satu reaction KX. Tapi macam mana kita nak tahu direction? Kita buat je direction ke bawah. Depend dengan force doktor. Depend dengan force. Okay. Yang paling betul adalah kita kena tengok direct. Aku malas pula lupa ni. Kita kena tengok direction of the body itself. Kalau kita tengok dia punya body ni bergerak ke mana? Mass dia bergerak ke mana? Ke atas ke bawah ke kiri ke kanan? Ke atas kan? So the reaction force, this is called reaction force reaction force from the spring will always be opposite to the direction of the mass. Remember that. So KX ni ke bawah. ke bawah. Macam mana boleh ke atas? I Opposite. repeat, Oh, dia opposite ni. the reaction force need to be opposite from the direction of the mass. Okay, kalau kita tengok gambar asal dia, mass ni bergerak ke Atas. atas. So reaction force dia mesti ke bawah. So we will get KX. Okay, ada lain tak physically yang you nampak force yang boleh terhasil? Tak ada lah satu je. Tak ada. Okay. So kita dah settle free body diagram. And then baru kita buat equation of motion. So equation of motion, sigma F equals to, kalau you all belajar static, sigma F equals to
Sum of MA. X dengan MA. Okey, tapi in vibration kita takkan pakai MA, kita pakai M apa? MKX. MKX lah. Okey. MX double dot. Remember X tak? double dot. Oh, yes. Acceleration. X is distance. Okay. X dot is Velocity. velocity. X double dot is Acceleration. acceleration. And we know that A is acceleration, right? Which is equals to X double dot. So, in vibration, kita akan pakai sigma F equals to MX double dot, which is MA lah. And then, kita tengok movement of this body. Okay, movement of this body asalnya ke mana? Ke atas. Ke atas. atas kan? So, kita assume arah ke atas adalah positif. Okay. So, sekejap. Asal saya tak boleh tengok bawah ni. Dua jari. Oh, betul. Tadi tidak. Okay. So, bila sigma F equals to MX double dot, okay, and then kita tengok balik. Dekat sini, MX double dot is equals to, okay, force MX double dot ni is actually the movement dia lah. Movement of this mass. Okay. Apa reaction force yang terhasil dekat sini? Yang kita dah lukis pada FBD tadi. KX. X. Arah dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Apa negatif? Negatif. Ada ke bawah. Arah. Berlawanan. So, MX is equals to negative KX. Okay. When we want to write the equation of motion, kita akan make sure in the end is equals to 0. Okay, so kalau kita tengok ni, MX double dot, if I move this one bawa ke sini, kita akan dapat plus KX is equals to 0. Okay. Kalau dia tak ada external force, kita akan tulis cara ni. Which is tak ada external force kan? Tapi sebab free vibration. Tapi kalau dia ada case, contohlah ni case dia M, kita ada spring, and then kita ada direction di ke atas X, tapi dia ada external force, diberi sebagai F. Okay, so kalau kita nak lukis free body diagram, saya cakap kita kena start dengan mass. Okay, mass. Okay, so reaction force apa yang kita ada? KX arah bawah. KX arah ke bawah. Okay, lagi Yes. kita ada force from this one, right? Yes. So kita ada force ke atas. So sigma F equals to M X M apa? double. Double dot. Okay. Direction dia kita nak assume ke mana positif? Atas itu. Selalu ikut yang ni Kalau dalam soalan dia bagi ke arah ke atas, so kita akan ikut yang tu. Okay, kalau awak buat lain nanti awak akan dapat jawab pening sikit Okay, so MX double dot equals to, tengok balik free body diagram ni. Okay, apa je? Negatif KX tambah F. Tambah F. Okay, so kita kena bawa anything kat dalam ni selain daripada force ke kiri. So it will become MX double dot Plus KX plus KX equals to equals to F. Okay, so kalau kita ada external force, ini yang kita maintain on our right hand side. Okay, any reaction force kita bawa ke kiri. So this is what we call as the equation of motion. So far jelas ke ataupun tak jelas? Jelas. Jelas, okay. Jelas. Saya nak cuba saya bagi satu soalan contoh We have M here, we have K here. Okay, and then this is the direction of the mass. Okay, so reaction force from the FBD.
KX kanan. KX X arah kanan. ke Kanan. 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 KX. Okay, ada apa-apa lain lagi yang kita tertinggal? Tak ada. Silap. Tak ada. Saya salah lukis. Okay. Sepatutnya kita lukis ke sini. Kenapa ke sini? Sebab spring dia duduk kat belah Kanan. kanan. Okay. So kita ada KX. Okay, then the equation of motion sigma F equals to Sigma F mx double dot. MX. Okay, arah ke kat mana kita nak jumpa positif ni? Posisi Ke dia kiri. Kiri. Ke kiri. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Ikut arah Ikut arah yang gerakan mass. Arah X tu. Okay. So mx double dot equals to Negatif. negatif KX negative kx. So equation of motion is mx double dot plus Plus. KX kx equal to 0. equals to 0. Okay, so Zero. far senang. Boleh. Senang macam apa benda ni, takkan level ni belajar kan. Okay, so alah ni apa hal pula boleh hanging aku macam pula ni. Sekejap. Jadi Hello. kau Sabar. buka balik. Siapa yang tak PowerPoint. semai subuh? Oh ya, baik aku. Time ni lah pula kau nak suruh sign in. Okay, kejap tak buka office saya. Pakai iPad tak boleh Doktor Hmm? iPad tadi tak boleh juga Tak boleh lah. Ya, okey. Kalau macam tu saya cancel share screen saya. Okay. Okey, saya share balik kat main screen balik lah. Bila nak tulis nanti boleh saya tulis balik. Dah start sharing kan? Dah. Okey. So, kalau kita tengok ni, ini adalah contoh free vibration undamp system. Semua boleh nampak Boleh. Okey. Yang ni adalah free vibration undamp system. Kenapa undamp system? Sebab tak ada Dia damper. tak ada force. Sebab tak ada Sebab Jadi tak ada damper. tak ada damper. Dia tak ada damper, so dia undamp. Dengan tak ada force. Dia tak ada force, so dia adalah free vibration. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah dia punya equation of motion. Rasanya semua orang boleh buat tak benda ni? InsyaAllah boleh. Boleh Okey, ini pula contoh force vibration undamp system. Ni pun saya dah tunjuk tadi kan? Dah. Okey, ini pula kalau force vibration damp system. Okey. So, kenapa dia damp system? Sebab kita tengok kat sini dia ada damper. And then kita ada force kat sini. Okay. So, arah dia kita assume ke atas adalah positif equals to mx double dot. Okay. Tapi tengok beza dia. Bila kita ada damper, okay, kita ada satu benda yang baru. Kita panggil dia sebagai sekejap. Option 10. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kita ada Cx dot. Okay, kalau free body diagram dia, okay, bila kita dapat gambar macam ni, ini adalah free vibration undamp. Kenapa free vibration undamp? Apa nama dia tu? Sorry, free vibration damp. Sebab ada Kenapa damper. free buang force, vibration? Sebab dah tak ada force. Okay, Sebab tak ada force. force. Okay. Ada force. Tapi dia ada damper, Ada betul? damper. So saya cakap untuk buat equation motion, kita kena start dengan free body diagram. Boleh diagram. Okay, so this is the free body diagram. Okay. Okay, reaction apa je yang kita ada kat sini? Spring dengan damper. Kita ada one coming from spring and one coming from damper. Okay, so kat sini adalah belah kiri adalah K, Okay. X, arah ke? Bawah. Reaction dia ke bawah. Okay, untuk damper kita ada, ingat ni Cx dot. Okay, arah dia ke
Bawah. ke bawah. Okay, ada benda lain lagi? Tak ada. Okay, then kita terus buat sigma F equals to mx double dot. Okay, arah dia ke atas ke bawah positif? Atas. Ke atas positif. Ke atas positif. Okay. So, mx double dot equals to Negatif KX. Negatif KX, negatif CX. negatif kx tolak cx dot. Okay. So, kita tak ada external force kan kat sini kan? Tak ada. So that means kita kena bring this whole thing to our left hand Left side. Side. So mx double dot plus, okay, ni you need to remember kalau melibatkan damper, kita akan, bila kita susun kita akan tulis ikut higher order dulu. Higher order, kenapa higher order Okay, kalau kita tengok, first higher order is x double dot. Second higher order is x dot. The last one is x. So this is how we rearrange. Okay, so ini adalah dia punya equation of motion. Okay, setakat ni semua jelas. Jelas. Okay, siapa yang tak boleh ikut lagi setakat ni? Doktor, yang force dia tu doktor pangkal sebab apa Tak, aku nak Ni nak contoh. sudah. Ni contoh. Yang Contoh. next. Yang next punya. Yang sebelum tu kan ada force. Tengok ni. Oh, Kan ni contoh force. So aku malas nak lukis banyak kali. Pangkal lah. alright. Okay, faham? Kalau dia ada force dia dipanggil free apa tu? Macam Kalau mana? yang- Ulang balik. Yang doktor lukis tadi kan tak ada force. So yang itu dipanggil apa doktor? Kau datang kelas minggu lepas? Ada, cuma Okay. Kita tengok dari first Ini cara kita nak orang kata characterize masalah-masalah. Okay. First kali kita tengok case. Free vibration undammed system. Kataan dia kat sini free And dan then kau tengok undammed. Okay, bila free automatic kau tahu dia tak ada tak ada force. Kalau undammed maknanya dia tak ada damper. Okay. Kalau case ada force, ada damper. Macam mana kita nak namakan dia? Force vibration, damper. Force vibration, damp Tempered system. system. Faham? faham. Siapa yang tanya tadi? Saya faham. Okay, faham Okay, kalau case ni. Ya, ni force vibration undammed system. Sebab apa undammed? Sebab dia tak ada Damper. damper. Tapi kenapa dia panggil force? Kenapa dia tak panggil free? So dia ada force. Sebab dia ada force. Takat ni jelas Okay, yang ni force vibration damp system. Of course obviously sebab dia ada damper. Yang ni dah tercunting teruk ni. Aduh, malas nak padam. Tak apa, dia. Okay, so yang ni adalah free vibration damp system. Okay, jelas setakat ni? Korang boleh bezakan tak? Empat kes ni. Boleh. Kita ada. Okay, boleh Sekejap. Tadi ada soalan nak kena baca tu. Ada dia tanya Call messages. kenapa Nak tanya damper. kenapa Denson C dengan X dot. Habis tu takkan C dengan saya. Mestilah C dengan S dot. dia memang macam tu. Akila. Akila. Aku nak buat pick up line tak kena. Pantang Dia tak kenal. Okay. Dia macam ni. Kenapa tak nak tanya kenapa K dengan X? Kenapa K bukan dengan X dot? Betul juga. Kenapa M dengan X double dot? Sebab Korang M kena ni- tengok. First kali korang kena faham tu lah guna yang fundamental M unit dia apa? kg, kg. Acceleration unit meter per second square. meter per second squared. So kalau kilogram meter per second squared, kita akan dapat Newton kan? Betul tak? Betul. Okay.
So sekarang ni K. K unit dia apa? Apa yang kita buat? K Newton unit apa K? Okay, unit dia Newton over meter. X X unit dia Meter. 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 So Newton per meter kali meter kau dapat? Newton. So which is force, betul? So X dot unit dia apa? Meter per second. meter per second. Meter per second kan? Okay, C Entah lah. C kalau tak silap aku Newton per second. Newton per meter second. Newton per meter second, sorry. So in the end kau akan dapat left with Newton. Okay, tak apalah, tu tak payah pening sangat. Yang penting kau ingat M mesti couple dengan X double dot, C couple dengan X dot, K couple dengan X. Okay, clear? Okay, setakat ni saya nak determine dulu siapa yang tak boleh beza free vibration, force vibration, damped system, undamped system. Semua clear tak? Doktor ada yang tak boleh masuk. Ada yang tak boleh masuk? Tak, kenapa tak boleh masuk lah? Kan benda ni kan auto. Tak cara dia. Aiman Hakim. Aiman Hakim? Aiman Hakim ada ramai ada 3. Tak tahu dia WhatsApp dekat grup. Tak boleh masuk baru 2 minit lepas. Dia dah masuk, terkeluar ke macam mana? Tak tahu. Tanya Suruh dia tutup balik, masuk tekan balik link tu. Tadi pun macam tu tak? So dia cuba, aku pun dah pening lah. Aku dah cukup banyak masalah ini. Jangan tambah masalah. Tak, sebab semua orang lain boleh masuk. Macam mana dia seorang tak boleh masuk? Macam pelik. Korang rajin, korang baca. Okay, saya nak tanya balik. Setakat ni siapa yang tak boleh beza? Siapa yang tak boleh beza cakap O. Okay, semua boleh beza Boleh. Okay, second thing, siapa yang tak faham pasal equation of motion? Macam mana nak bentuk kan? Okay, semua okay Boleh bentukkan equation of motion? Boleh. Boleh. Okay. Apa lagi Okay, saya rasa tu je. Okay, ini sebab sedikit lah penerangan Saya rasa, ni nampak Newton second per meter, unit C ni. Tadi Akilah tanya kan? So Newton second per meter kali dengan meter per second. Apa yang tinggal? Newton. So sebab itulah C couple dengan X dot. Okay, ni adalah contoh. Okay, kalau korang tengok ni contoh apa ni? Free vibration ke force vibration? Free vibration dan free damped Free vibration damped system. system. Okay, ni okay, yang penting untuk vibration ni kita nak tengok macam mana solution. Okay, korang dah tahu pasal equation motion kan? Tapi nanti sebenarnya yang penting adalah kita nak tengok contoh okay, dalam vibration ni dia akan ada response tau. Solution, dia punya general solution. So let's say dia jadi A1 sin, alamak, ni sin sin omega t campur A2 cos omega t. Okay, kalau macam ni, ini adalah respon ataupun solution untuk free vibration undamped system. So sebenarnya korang belajar vibration ni untuk apa? Untuk korang tahu, kita nak tahu, okay, katalah pada minit ke pada 10 second, apakah displacement sesuatu. Contoh kita tahu ini okay, kalau kita tengok ni, mesh ni bergerak ke bawah, betul tak? Betul. Okay, so kalau saya nak determine pada saat ke-10 berapa dia punya displacement, korang boleh tahu kan? Dia pakai equation. Pakai equation. So kita kena solve pakai equation atas ni. Okay, so this is basically kenapa korang belajar vibration ni lah. Okay, lagi satu untuk vibration, kita dia punya
solution dia kita panggil XP equals to X H campur XP, whereby XH is homogeneous solution and XP is particular solution. So what's the difference between homogeneous solution and particular solution? XP ni datangnya daripada force. Bila mana you ada force, korang akan ada particular solution. XH ni adalah homogeneous solution, di mana homogeneous solution ni adalah, for contoh, this is actually a homogeneous solution. Kita akan tengok nanti Ni boleh je masuk. Man, wayang lebih lah kau ni Man. Okay, so ini adalah contoh homogeneous. Tapi kalau saya nak jadikan dia solution, dia akan ada X cos omega T minus T. So kalau saya characterize, this is actually XH and this is actually X particular. Okay, tak apa, from time to time kita akan tengok Okay, apa yang saya nak tekankan kat sini daripada gambar ni mana saya nak lap. Okay, kalau you all tengok dekat sini, ni force vibration kan? Ya. Okay, apa yang berlaku bila force vibration? Okay, let's say initially dia tolak mass ni ke bawah sebab movement dia ke bawah kan? Betul. So apa yang akan jadi adalah kita tengok dari sudut respons Okay, kalau dia ada force, kita akan dapat respons dia constant, amplitude dia sama. Sebab apa sama? Sebab dia ada force, maka bila dia bergerak ke bawah, saya terbalik ni, patutnya saya lukis macam ni. Ini menunjukkan movement of the mass. Okay, movement dia turun bawah, lepas tu dia naik, turun naik, dia constant. Tapi kalau kita tak ada this force, apa yang akan berlaku kepada respons tu? Makin kecil. Okey, bagus. So mula-mula dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Lama-lama dia akan Kosong. berhenti. Okay, so ini adalah apa yang berlaku. Force you all akan dapat dalam bentuk macam ni, dan kalau free vibration, respons dia dalam bentuk macam ni. Jadi kita tahu this free vibration, saya pun tak faham kenapa dia tulis this free vibration dies out, padahal benda ni adalah force. Okay, tapi yang you kena ingat, kalau free vibration lama-lama dia akan berhenti, kalau ada damper, kalau force vibration dia akan continuous. Okay, saya rasa saya boleh skip yang ni membuat kekuatan ni. Okay, ni adalah contoh lah. Okay, kalau homogeneous solution, okay, tadi ingat tak? Homogeneous solution tu bila mana dia tak ada force, betul? Betul. So dia akan, lama-lama dia akan berhenti. Tapi kalau kita ada particular solution lah, dia adalah particular solution ni disebabkan oleh force. Okay, kita nampak dia constant. Okay, so bila kita buat total solution XH campur XP, okay, dia akan, ni bila kita gabungkan lah, tapi in the end dia akan sama je. Okay, dia akan constant Ingat, bila mana ada force, dia akan constant response dia. Kalau tak ada force, dia akan dies out. Okay, ni free vibration simple degree of freedom. Okay, ni actually ulang balik lah apa maksud free vibration. Free vibration maknanya tak ada external force. Okay, ini nanti tengok sendiri lah tapi saya rasa tak betul sangat lah. Yang penting korang faham konsep. Okay, yang ni pernah keluar dulu Okay, kalau saya nak buat dia punya free body diagram, macam mana? Kita mulakan again. Mass. Okay, mass. Okay, lepas tu spring dia duduk kat mana? Belah kiri. Belah Kiri. Arah ke kiri. Okay, kenapa kiri?
Kenapa buka? dia bergerak. Tadi saya dengar. Tadi saya dengar ada orang kata ke bawah, betul? Sebab X dia ke kanan. Nampak? Sebab X dia ke kanan. Okay, ramai gila salah. 2 sem lepas pun tak selesai soalan. Soalan ni senang. Tapi ramai gila salah. So, in the end, dia orang buat dia punya free body diagram. Yang sepatutnya adalah macam ni, betul? Sorry. Arah KX. Betul tak? Free body diagram. Tapi ramai yang buat M. Macam mana dia buat macam ni lebih kurang. KX. Which is wrong. Okay. Whatever it is, kita tengok direction. Direction ni mesti kena bagi. Kalau dia tak bagi, tanya apa buat soalan. Asal kau tak bagi? Okay, setakat ni clear. Okay, saya dah selega sikit lah sebab ramai yang boleh trace benda ni. Ingat direction ni penting. Okay. So, kita dah tengok free vibration of damped system. Now, kita nak tengok free vibration of undamped system. Okay, ni just nak bagi tahu lah. Kalau untuk translation, okay, kita akan gunakan ni, X double dot. Kalau rotation, jangan lupa dia adalah theta double dot dengan J. J atau I lah. Okay, dan kalau untuk translation, kita gunakan sigma F, betul? Tapi kalau rotation, dia akan jadi sigma M. moment. Okay, bukan motion, moment. Sayang oi. Okay. Okay, spring mass horizontal position. Okay, yang ni korang dah tahu lah equation of motion macam mana nak bentuk Okay, equation of motion juga kita boleh gunakan banyak kaedah lain lah. D'Alembert, virtual displacement and conservation of energy, but we're not going to learn this The one that you learn just now, yang sigma F equals to mx double dot, okay, is actually from Newton law. Okay. Okay. So, okay. So just now kita ada, okay, kalau kita tengok, kalau equation of motion, kita ada mx double dot plus kx is equals to 0. Okay, this is actually the apa nama dia? Equation motion. Equation of motion. Okay. So, untuk dapatkan solution dia, kita kena menggunakan solution. Sebagai contoh, dia akan bagi ataupun boleh refer lah. Sekarang ni sebab open book, mungkin dia tak akan bagi. Kalau test fizikal, dia akan bagi di sini. Okay, kita tengok daripada sini. So, soalan saya, macam mana saya nak tahu X pada saat ke-5? Ini ada. Sub T dengan 5. Apa displacement pada saat ke-5? So, in order to find that, okay, first kali kita kena tahu apa nilai A1, betul? Betul. Apa nilai omega? Dan apa nilai A2? Betul. Once you know all of these, rasa boleh dapat tak X pada 5? Boleh. Boleh. Okay. Tetapi, macam mana kita nak dapatkan ni, A1, A2 ni, okay, kita kena menggunakan sesuatu yang dinamakan, boleh dengar bunyi F? Boleh. Boleh. Tak function lah noise cancellation ni. Okay. Kita kena menggunakan initial condition. Alah, sana saya nak hide ni. Alih kan? Hide. Hai je. Jangan nampak ni. Dia tulis initial condition. So, bila kita gunakan initial condition, kadang-kadang dia bagi dalam test, kadang-kadang dia tak bagi. Okay, apa maksud initial condition? Initial condition tu bila mana X tu pada saat kosong. That is what we call as initial condition. Ataupun X dot not ataupun X double dot not. Okay, apa maksud initial condition? Initial condition adalah keadaan sesuatu pada awal pergerakan dia. Faham? Which is pada kosong. Okay. Kalau kita tengok ni, okay, ni dah start akan effect differentiation Okay. So, apa nilai X pada kosong?
Apa yang kita akan dapat? X Kosong. Bukan nilai, sorry. Yakin tinggal. Oh, kos. A1 tambah A2. A1 dapat. Kita akan dapat A1. A1. Macam mana nak dapat? Okey, kita gantikan P ni sama dengan kosong, betul? Betul. Okey, P ni pun kita gantikan kosong. Hmm. Okey, cos kosong sama dengan 1. Betul. 1. So, kat sini kita akan dapat Betul. A1 lah, betul? Yes. Okey. Okey, kalau sin kosong, Kosong. 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 So, kita akan dapat Kosong. A1 je lah. A1. Faham? Faham tak cakap ni? Siapa yang tak faham dekat O? Macam mana saya tahu condition X0 sama dengan A1? Siapa yang tak faham cakap? Cepat. Kalau tak, saya boleh teruskan. Kalau tak tahu, saya akan ulang. Oh. Perlu tak saya ulang lagi sekali? Ulang Doktor. Ulang kata. Okay. So, saya cakap tadi, macam mana kita nak cari respon, kita kena tahu A1, omega N dengan A2. So, kita boleh tahulah pada X5 ke X7 ke X10, betul? Betul. Okay. In order kita nak tahu nilai A1 dengan A2 ni, kita kena tahu initial condition dulu. Kita kena menggunakan initial condition. So, what is initial condition? Saya nak sekali, initial condition adalah X0 ataupun X dot not ataupun X dot not. Setakat ni semua jelas sikit? Okay. So, sekarang ni saya nak tanya, macam mana saya nak cari X dot? X not, sorry. Macam mana saya nak cari nilai ni? Bukanlah nilai, sorry. Macam mana saya nak dapatkan persamaan X not ni? So, X not ni kita nak dapat, kita kena gantikan di dalam ni sebagai Kosong. kosong. So, bila kosong, T kat sini akan jadi kosong. T yang ni pun akan jadi kosong. Betul? Betul. Cos kosong sama dengan 1. 1 kali A1, A1. kita akan dapat A1 plus, okay, sin 0, 0. A2 minus A2 times 0. 0. So, kita akan dapat X0 is equals to A1. A1. Okay, jelas? Jelas tak? Jelas. Ke tak jelas? Yes. Clear. Now, yeah. Abdul Rahman, okey, Abdul Rahman and the gang. Jerau. Macam mana sebut nama kau? Aku pun tak kerti. Okey doktor. Boleh ikut cakap ni? Easy peasy. Lemon squeezy. Faham doktor, faham. Winner chicken dinner. Okay, Okay. Sorry doktor. Now, macam mana saya nak dapat X dot not pula? Kena differentiate tu XD. Pandai. So, kita differentiatekan X dot T. Apa kita dapat? A1 negatif A1. A omega T sin negatif. Negatif lah. Jangan. Negatif. Omega N U1 sin. Hi. Omega N. Omega N. Omega Kau N. tahu tersiksa dah tulis pakai mouse ni. Sumpah aku dah rasa macam nak bercarut ni. Okay. Bila kita bezakan yang first ni, kita akan dapat yang ni. Okay, jelas Yes. Okay. Yang ni pula kalau kita bezakan dapat apa? Cos. Omega N. Omega N. A2. N, WN. Omega N. A2 Cos. cos Omega N T. omega N T. Okay, jelas? Yes. Jelas, okay. Tapi adakah dia menjawab soalan saya? Belum. Okay, so macam mana kita nak dapatkan X dot not?
Gantikan. Ganti dengan kosong. Ganti-ganti dengan Ganti kosong. dengan kosong. Okay. So bila si Dah sign benar. kosong jadi apa? Jadi kosong. Di kosong. Sign kosong jadi kosong, betul? Betul. So yang ni akan jadi kosong. Kos kosong, 1. 1. 1. So 1 kali dengan omega n A2, betul? Betul. So x dot naught sama dengan Omega N A2. omega n A2. 2. Okay. Jelas? Okey. Jelas? Jelas. Okay, Okay, now x double dot naught pula. Differentiate sekali. Okay, differentiate lagi sekali. So kita akan dapat negatif omega n square okay, lagi A cos double n A1 nampak ada satu A1 cos W n omega n negatif tolak omega n square sin omega n. ada A2 A2. tinggal. Okay, so macam mana dapat x double dot naught? Masukkan kosong. Substitute x t jadi kosong. Pusat kita x, kalau kita ganti kosong, so kita akan jadi sama dengan negatif omega n Square. square A2. A1 A1. A1 ya. Yang ni jadi apa? Kosong terus. Kosong terus. Faham? Okey. Tapi sekarang ni adakah kita nak mencari x dot, x naught dengan x double dot naught? Tak. Bukan ni. Yang kita kena determine apa? A1 omega dengan A1. A2. Itu kan, betul? So kita gantikan lah daripada yang kat atas ni. Dan pakai kali lain pula. Okay, so daripada sini kita tahu A1 equals to X naught. Okay, ni naught. Ni cara kita train naught kosong kat bawah ni. Kalau kat sini pula A2 is equals to A2 equals to X dot over omega n. X dot naught Not over over omega n. omega n. So kita masukkan ni dalam ni, kita masukkan A2 dalam ni. Dah settle. Jadi dia akan bagi apa nilai x dot, apa nilai x dot naught, apa nilai x dot. Apa nilai x naught. Faham? Okay, kita tak risau. Okay. Adakah kita dah settle? Belum. Apa yang kita kena determine lah? Dia punya omega n. Okay, macam mana nak cari omega n? Tadi belum. Omega n apa? Siapa ingat? Siapa yang tak makan semut? Ng. Semua makan semut lah. MG celah mana beda? Ni bukan W. Ni omega. Omega n ni apa? Saya pernah cakap dulu. Omega n ni apa? Omega natural angular velocity. Natural angular velocity celah mana beda? Natural frequency. Ingat lagi tak saya sebut pasal resonan? Oh, okey. Oh. Natural frequency. Resonan, okey. Ni recap lah dalam resonan sama dengan apa bagi apa?
Resonance omega bagi omega n. Omega N. Okay, what is omega? Omega sama dengan omega n. Okay, apa itu omega? Frekuensi. 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 Bukan. Omega adalah forcing frekuensi. Ingat tau? Forcing frekuensi. Okay, forcing frekuensi. Omega n is Natural. Natural frekuensi. natural frequency. Okay, so bila omega is almost equals to omega n, apa akan berlaku? Dia jadi failure. Jadi resonant. Ingat tu. Okay. So now soalan saya. Macam ni kita jawab omega n. Omega bagi R. Bukan, jangan tengok sini dah. Dia tak Ya ada ke? benda kat sini dah. Tak ada ke dalam chapter 1? Tak ada. Tak belajar lagi. Dia tu tak cakap kan. Omega n is square root k over n. Okey, memang tak ada aja. Ingat ni. Baru. Baru. Tak ada chapter 1. Tak ada. Okey, tak apa. So, K over apa? K over apa? dia kan buruk sangat kan? Macam tu. Kau anjing tu. Bukan, tak jelas ke. Bukan buruk, tak K jelas. over. Adik siapa tu? Bising kau. Belajar ke? Okay, Jiran square ke? root. Weh, kau duduk rumah jiran kau ke apa internet free? Oh. Remote internet jiran tu. Okay, omega n natural frequency is equal to square root k over n. What is k? Spring force ke? Spring coefficient. Coefficient. What is m? Mass. Nah, benda ni korang kena hafal. Omega n is equal to square root k over n. Tapi ini adalah untuk single degree of freedom. Bila masuk 2 degree of freedom, cara nak cari omega n dah lain. Okey. 3 degree of freedom pun cara nak cari omega n dia dah lain. Okay? Jelas? Okay. Now Lain dah untuk faham. single je tu kan? Ni untuk single. Cara nak cari. Okay. So kita boleh skip yang ni. Okay. Kita try buat example 1. Okay. Dia bagi the mass of the system is 49.2 micron Time. kilogram. Misalkan orang tulis lah 49.2 gram kan senang. Okay, spring constant is given as K 857.8 Newton over meter. Calculate the natural frequency. Okay, sana kita nak check natural frequency. Omega n sama dengan square K over n. Okay, kira. Omega n. Apa nilai dia? Ya ke? Sekejap. Ya lah. Sekejap. 49. Tujuh point lima tujuh. 7 57 10 kuasa negatif 3. betul ke ni? Aku sentuh lain ni. Pakai gram kan? 132.04. Okey, jawapan betul adalah 132.04. Okay, kenapa jawapan first tadi salah? Ini yang salah. Kenapa dia punya jawapan salah? Yang first tadi. Kau kira dapat apa? 70 tadi kau kira. Oh silap. Terbalik aja. Dari K bagi M bagi K. Okay, first thing kena ingat tau. Bila kita nak kira, always use SI unit. Kalau soalan dia kadang-kadang, soalan dia jahat. Dia bagi 49.2 gram. Contoh Contoh. So, make sure korang kena convertkan ni dulu kepada SI. SI which is Kilogram. GG. kilogram. Okay. So 49.2 akan jadi 49.2 kali 10 kuasa negatif 3 lah. Faham? Okay. And then K dia unit Newton per meter lah. Okay. Yang ni ramai pun buat mistake kadang-kadang. Buat soalan kadang-kadang dia tak bagi dalam unit kilogram. Itu soalan jahat sikit. Itu lah. Dia tak bagi SI unit. So kena make sure gunakan SI unit. Okay. And then what is the
Omega N tadi kita dapat apa? 132. 132. Okay, unit dia adalah radian per second. Okay, satu lagi peringatan saya nak bagi semua. Make sure setiap kali you all buat calculation, your calculator must be in rad mode, radian punya mode, bukannya degree punya mode. Okay, ingat tu Kenapa saya suruh maintain radian mode? Sebab kita ada guna sin cos. Tak ada kena-mengena, kau pakai degree pun kau boleh dapat. Sebab dia boleh settlekan dua-dua. Degree boleh, tak ada degree boleh. Sebab omega n unit kau adalah radian. Oh, Ya tu. Faham? Okay, sebab unit dia adalah radian. So, korang calculation semua mesti dalam radian. Ingat tu saya dah tak nak ulang tau. Walaupun saya cakap macam ni, percaya cakap saya, test nanti mesti ada yang salah. Sebab kalkulator dia dekat degree tu je. Tapi memang jawapan salah lah. Tak boleh buat apa lah. Okay, ingat tulis lah kat mana-mana, kat dahi ke, kat poket ke kan. Calculator make sure dalam unit radian. Okay, setakat ni semua okay Okay. Tu period of system je. Period of system. Okay, dalam ni kita ada hertz. Okay, so macam mana kita nak cari period? Okay, first kali kita boleh convertkan omega n ni kepada unit hertz. Okay, macam mana kita nak convert? Okay, so Fn, Fn ni maksud dia natural frequency pada unit hertz is equals to omega n divide by 2 pi. Ini pun kena ingat tak diberi. Okay, so apa 132 rad per second ni kalau dalam unit hertz kita dapat apa? So kira Nombor itu tadi apa? FN 21 21. 21 unit apa? Hertz. Okay. So, macam mana kita nak cari period? Period pula sama dengan 1 per F. So apa? 0.05. Itulah 0.0476. Okay, lagi satu saya nak mention. Peringatan lagi satu. Make sure buat calculation in 3 decimal point. Okay, 3 decimal point Bila buat your all calculation buat sama 3 decimal point. Okay, Fn ni apa? Frequency in unit. Frequency in unit. Natural frequency. Kau jangan sebut frequency, kau kena sebut natural frequency. Natural frequency. In unit dia apa? Hertz. Hertz. Kalau omega n, apa benda omega n ni? Natural frequency in unit radian per second. Radian per second. Okay, faham? Okay, setakat ni semua boleh ikut? Boleh? Okay, ni jawapan dia ada kat sini Okay. Now kita nak tengok ni pula. Obtain the free response of blah 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 in the form of benda ni. So basically apa yang dia nak adalah dia nak suruh kau cari solution dia. Maknanya kau kena cari A1 omega n dengan A2. Lepas tu kau tulis balik untuk XT sama dengan contohlah A1 kita dapat 5 cos omega n kita dapat 8 anti campur A2 katalah kita dapat 7 sin anti. Okay, ini adalah apa yang dia nak sebagai contoh. Okay, faham tak soalan dia? So dia suruh tukar daripada sini, macam mana kita nak dapatkan dalam bentuk ni. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok dulu. Apa yang penting adalah kita kena identify
A1, omega N dan juga A2. Okay, macam mana kita nak cari A1? Initial condition. Kita use initial condition. Nampak? Dia dah bagi initial condition. X not equals to 0.05. X dot not equals to negative 0.3 meter per second. Okay, ingat setiap kali dapat soalan, sebab dalam lecture notes ni dia ada tunjukkan tau, kadang-kadang X ditunjuk A1 sama dengan X bahagi omega lah. Jangan follow yang tu, jangan hafal, tapi korang kena differentiate sendiri. Okay, sebab benda tu bergantung pada cases. So, saya cakap differentiate sendiri, okay. Doktor tu kenapa pangkah-pangkah tu atas tu? Sebab soalan tu salah. FT tu salah tu? Tak ada FT lah. Ini kosong. Kosong. Ni apa benda kalau korang tengok ni? Itu equation Equation of motion. Quadratic. Betul. So, quadratic telah mana dia dah 2x double dot tambah 128x equals to 0. Okay, kenapa saya pangkah ni? Sebab respons yang dia bagi ni, ini adalah respons untuk harmonik, homogeneous, ingat tak? Kalau dia bagi, sebab dia bagi respons untuk homogeneous, tapi soalan dia bagi force, so tak kena lah, sebab tu saya pangkah. So salah lah yang atas tu. Ikut je apa yang saya buat dia. Okay, first kali, macam mana kita nak determine A1, kita kena gunakan initial condition, betul? Betul. So A1 sama dengan berapa? Sama mula, first kali kita gantikan T ni sama dengan kosong, betul? Ni kosong, ni pun kosong. Betul. So X0 sama dengan X0 sama dengan A1. A1. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada, sebab apa? Sebab ni Kosong. kosong, betul? So X0 sama dengan A1, A1 pula sama dengan apa? Berapa nilai dia? 0.05. 0.05. Nampak? Dia dah bagi. Okay. So macam mana pula kita nak cari A2? A2 kita kena differentiate. Kita guna Okay, X differentiate. dot omega N over A. Okay, bila korang dah buat banyak kali, korang dah boleh tutup mata. X dot T. Susah siap boleh kata ni geramnya aku. Negatif omega N A1 Sin omega N. boleh baca tulisan dia? Boleh. Tak boleh. Tambah apa? Omega N. Omega N Iaitu cos omega N. 2 cos Omega N tu. omega N T. Okay, next kita kena buat apa? Kita kena substitute kan dengan kosong. Omega kosong ke T. T sama dengan kosong. Okay, so ni kosong kan? Kosong. Sin kosong? Sin kosong, kosong. Kosong, okay. Yang ni kita akan dapat cos kosong, kita akan dapat 1. Omega N A. 1. So, yang ni kita akan dapat X not sama dengan Omega N A2. omega N A2. So, A2 sama dengan negatif 0.3 dot not bagi omega N sama dengan negatif 0.3 0.3 bagi omega N. Omega N. okay, omega N kita berapa? Omega N kita tadi tak tahu. Saya nak cek omega N, siapa boleh jawab? Omega N. Semua dah bagi, soalan ni pusing sikit. Kena pakai tu. Pakai 128 bagi 2 square root 128 bagi 2. Pandai. Okey, kenapa macam tu? Sebab bila kita tengok ni, tengok equation of motion. Ni apa benda? 2 ni apa benda? Nilai M. 128 ni nilai K. So kita tahu omega N kau barulah sedar. Square root
buat N. 128 bagi 2. 2. Saya dapat apa jawapan dia? Sekejap. Okey. 8. 8. Hmm. So, negatif 0.3 bagi 8. Uh, 0.0375. Negatif 0.0375. Negatif 0.0378 lah. Kan saya cakap pakai 3 3. bulan kan. 8. Okey. So, kita dah settle tak semua? Dah. So, in the end, XT sama dengan Dan 0.05 0.05 cos negatif. Hah? Itu negatif dalam kurungan. Negatif kan? Omega N? Oh tak ada. Oh salah. Omega N 8. Tengok yang ni. Okey. 8. Cos 8 apa? T. T Tolak. Tolak Tolak. Tolak 0.038. 0.038 Sin 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 8T. 8. 8. Okey, kalau saya nak cari displacement pada saat kelima, berapa nilai dia? Gantikan. Ya. Oh, Gantikan Okey. Sekejap. Ingat calculator make sure unit radian dulu. Kalau tidak kau akan dapat jawapan lain. Berapa tadi T dia? 5 T5, aku pun dah tak ingat. 5. 5. Negatif 0. Negatif 0.22. 0.224. Laju now. Negatif 0.061. Betul dah. Cos 8A, jap. Aku tunggu calculator. Tolak 038. Sin 8A. Calculate. A dia 5. Negatif 0.062. Betul. Negatif 0.062. So X5 sama dengan Negatif 0.062. Okey, siapa yang tak dapat? Cakap Jom. Tengok ada kesalahan. Negatif 0.06. Yes. Ha? Betul 0.061. 6166. Tapi saya kata pakai 3 titik puluhan kan? Okey, siapa yang tak dapat ni? Okey, semua dapat Abdul Rahman dapat. Abdul Rahman, Gerald, geng-geng mobility. Di mana ni? Yes, doktor. Dapat? Ya, doktor. Korang kira ke korang tengah makan ni? Kira. Dapat? Makan ni. Dapat tak? Ni, geng mobility. Rahman. Dapat, doktor. Dapat, doktor, dapat. Okey, dapat Betul Tanya nak boleh tanya? ikut tak? Tanya lah. Cepat. Dekat chat. Oh, dia dah tanya belum? Dia kata baru nak tanya. Boleh tanya. Cepat tanya. Kau nak move on ni. Omega N tu dalam radian per second kan? Mic rosak. Kan dia kata Omega N tu adalah natural frequency dan unit dia adalah radian per second. Menjawab soalan kau, Hakim Afiq. Hakim Afiq, menjawab tak soalan? 0.3 tu boleh bagi terus dengan omega N. A2.
dia meter per second. 0.2. Negatif 0.3 tu. Oh, okey, tak, okey, dia boleh. dia sama pasal ni unit. Faham. Boleh, tak ada hal. Sebab in the end kau akan hapuskan S. Tekan ni. Sebab kau nak, okey, saya nak cakap A ni, okey, ini adalah amplitude. Okey. Dan unit amplitude adalah, biasanya SI unit dia adalah meter. Okey. So kalau kau bagi meter per second bagi dengan radian per second, kau tetap akan dapat meter. Okey, dah boleh move on Boleh. Okey, ni sama lah soalan dia. Dapat sama kan? Kita dapat tadi sama kan? Cuma aku sajalah kata-kata tambah 5 second tu. Nak tengok siapa yang pakai degree, siapa yang pakai radian. Okay, so free vibration of undamped torsional system. Okay, untuk torsional system, apa yang beza dia adalah, okay, kalau kat mana nak tulis sesuai. Okay, kalau kita tengok ni okay, ni antara equation dia lah. Macam mana nak cari moment kalau tak diberi kalau tak diberi korang boleh gunakan equation ni. Ni semua dalam you all dah belajar mekanik mesin ke ataupun dynamic ke ataupun apa nama dia? Solid. Solid ke kan. Semua ni dah belajar. Okay, kalau dia tak bagi I, boleh guna yang ni. Okay, nak cari spring constant, kalau dia tak bagi, spring constant sama juga dengan ni. Ataupun you boleh pakai equation ni, ataupun you boleh pakai equation ni. Tengok apa yang dia bagilah Okay, untuk ni yang penting. Okay, kalau dia punya equation of motion, untuk torsion, dia akan, kalau tadi, okay, kalau kita ada translation, macam mana dia punya equation of motion? mx double dot plus kx equals to 0. Okay, tapi untuk torsional, kita tak pakai M. Kita pakai J ataupun I. Okay, X double dot kita akan gantikan dengan theta double dot. Okay, kalau dalam translation kita pakai K. For torsion we use KT. Okay, we use X, in here we use theta. That's the difference. Tapi natural frequency is still the same. So omega n is equals to KT over J, which is kalau dekat apa nama dia, dekat translation kita pakai K over M kan. Okay, boleh beza M ganti dengan J, K kita pakai KT, which is torsional spring coefficient. Okay. Okay, kalau tadi translation dah, dia punya ni adalah XT kan, punya respon. Tapi kalau ni kita tukarlah kepada theta T. Okay, ingat saya apa yang saya nak tekankan kat sini, jangan hafal benda ni. Okay, jangan hafal, buat sendiri. Sebab kadang-kadang lain soalan, kalau you guna respon yang lain, you takkan dapat sama macam ni. Faham tak saya? So, macam mana kita nak dapat A1 dengan A2? Kita kena differentiate. Kita kena differentiate. Ingat, okay? A1, A2 ni kita gunakan di initial condition. And kita initial condition ni IC, and kita differentiate lah Okay, setakat ni semua boleh ikut tak? Boleh. Okay, torsional system ni buat sendirilah. Susah mana pun. Okay, boleh kita buat sendiri torsional system ni. Sama je doktor kan konsep dia? Sama je konsep dia, tak ada susah-susah pun. Okay. Ini paling best ni.
Bahasa Kita Melayu. nak test your understanding. Sorry lah. Bahasa WeChat ada bahasa Melayu. Bahasa Tapi WeChat. dia international student kan? Oh, untuk papan anja. Papan anjal tu. Apa dia? Ada papan anjal. Yalah, Papa Indah rasa tak boleh. Pelik macam tu. Off the papan anja. Okey. Papan anjal lah San. Kenapa kalau tidak apa maksud dia? Kena guna apa? Apa yang betul? Papan je lah betul. Alah kau kau. Boleh. Papan anjal tu boleh lah. Okay, yang penting korang faham soalan. Korang budak-budak baru. Mana belajar benda-benda perkataan ni. Korang vocab pun ikut budak WeChat memang lah. Okay, kita tengok ni. Springboard. Bukan springboard, salah. Dia bukan springboard. Springboard Apa lah tu. Betul lah. Ni untuk terjun tu lah. Yelah, springboard lah. Lifeboard. Papan anjal. Platform. Sekarang korang lah. Asal korang ni. Okay. So apa yang faham kat sini, Bob ni dia nak terjun dari diving board mampulah. Okay, daripada papan anjal lah. Okay, ambil papan anjal tu. Tahu papan anjal je. Okay, mass Bob adalah 200 kilo. Berat Bob ni. Okay. Papan anjal tersebut dibuat daripada carbon fiber dengan E equals to 150 gigapascal. Okay, and then papan anjal adalah tabular beam dengan outer diameter 1 meter and inner diameter. Okay. So, tentukan natural frequency papan anjal tersebut. Macam mana kita nak cari? Natural frequency. Okay dah ada. Okay, natural frequency is omega n, betul. So, we know, okay, kita tengok dulu soalan ni. Kau rasa ini soalan torsional ke ataupun translation? Torsional. Torsional pula. Macam translational biasa ni. Memang translation biasa dia. Sebab dia tak ada pusing-pusing. Sebab dia tak ada pergerakan. Sebab tak ada dia tak ada angle. bagi theta ke apa. Lagi satu, dia bagi XP. Sebab dia ada bagi theta. Tak ada. Oh lah. Tak ada kan? Okay, so kita tahu omega n is equals to K over omega M. n equals to M. K over M. K over M. M kita dah tahu. M Dia nak tahu. tu 200. 200 Okay, kilo. K. K tu dah bagi. Apa K dia? 3 EI. 3 EI sama dengan Dia dah ada cari I lah. Macam mana cari I? Pi D. I tu apa? Pi D 04 over 64 eh. Itu lah kau silap. Pi D 04/64 kalau dia solid. 32. Oh. Faham tak? Sekarang ni kau kena tengok case dia macam ni tau. Kalau kita tengok rata rentas dia, Rata dia ada rentas. inner diameter dengan outer diameter. Okay. Oh, bulat papan tu. Tabular beam ya lah. Kau tak payahlah pelik soalan macam tu. Dia dah tarik kat sini. Terima je lah dia Pasal. ada inner dengan outer dah. Terima je. Dia dah nampak ambil. soalan ni tricky. Soalan ni tricky. Nak tengok kat mana korang punya understanding. So dia dah cakap tabular beam. And then dia dah bagi lah outer diameter dengan inner diameter. So I ni, sekejap. Aku tak nak tanya lelaki. Aku nak tanya sama perempuan ni. Kilah. Mana kau Kilah? Dia memang dia rosak. Kilah. Okay Kilah. I sama dengan apa? Kau tarik lah Kilah pada muka kau. I sama dengan apa Kilah? Okay, sementara tunggu Kilah, kita pajak nama Syazah pula. Syazah mana Syazah? I sama dengan you. Kau lebih. Syazah? Syazah, where are you? Syazah dah terkeluar? Pergi toilet tu. Ya, okay. Syazah, mic rosak tak? Kalau mic tak rosak, buka sekejap. Kau dandat. Okay. Syazah, I equal to? Dah rosak. Semua rosak weh. Dia pakat juga tu. Rosak sekali. Akan rosak. Okay, siapa nama gadis lain? Kita nak pajak ni. Kita tengok dulu. Senarai-senarai orang di sini.
Ini solid tau. Ini soalan solid dengan vibration. Farah Sebab tu Dr. kalau Farah, buat- Farah. Farah. Farah Nur Izzati Apa nama dia? Farah Dini ke? Farah Dini ke? Ni ha. Farah, mana kau Farah? Ni membuatkan masa makan kita semakin lambat ni. Lapar tu. Farah? Nampaknya Farah hilang dalam pertempuran. Terciduk kan dari situ. Okay. So, I ikut siapa? Guys. Oh, pandai ni. Salah dah boleh jawab. Faidi. Salah. Salah. Korang ni tak baca betul soalan ni. Paidi 0. Faidi kuasa 4/32 tu kalau dia solid. Faham tak? Sekarang dia bukannya solid. Dia bukannya solid silinder. So Dia ada outer dengan inner. kena tolak Paidi ini kuasa 4. tolak lah. Paidi 0.4 tolak Alah Paidi. bagi tahu lah. Faidi kuasa 4. Silap. Pai. Bracket. Pai bracket. kuasa 4 tolak 0.5 kuasa 4. Andai. Pai. Di outer. Kuasa 4. Tolak di inner. Kuasa 4 Kuasa 4. bagi 3. Abaikan 4 aku dah tak larat ni. Tak apa. Ya. Terus saja. 32. Okey, cuba kira K. Semua orang kira K. Lepas tu dah dapat jawapan. Dah janganlah je bagi tahu. Bagilah aku cakap dulu. Oh. Dah tahu nilai K. Okey, Abdul Rahman aku nak jawapan. Kalkulator dia. Laju tu kalkulator ni. Tak, dia tunggu je. Macam mana nak kira pai tu. Dia nak kira apa? Dia tunggu Ai. formula. Dia tunggu formula dia tu. Gila lah. Abdul Rahman, apa nilai K? Aku hafal Gerard dengan Abdul Rahman, dua orang. Kalau yang tu tak ingat-ingat nama sangat. Tak payah ingat Okay, Abdul lah. Rahman lambat kita makan. Gerard, berapa K? Abdul Rahman dah dapat. Apa nilai K Abdul Rahman? Edwin Dino want to answer. Answer Edwin. Answer. Abdul Rahman, what is the answer? Okay, what is the K value? Lambat makan ni, Dah pukul 1 ni. Sarah, apa nilai K? Okey, siapa yang tak tahu macam mana nak kira K? Testing. Nilai dia 1.3 Ha? 9K. Alah, bhai. 331.2 bukan Sekejap. Sekejap, Sama-sama. Apa nilai K dia? Cuba ulang balik. 1.2 Okay. Okay, kilo. 331 Sekejap ni, aku dah tahu lah. Patut kita 32 ni. Patut 64. Oh, Padan lah sana. Padan lah. Baru. Dia dah ada ragu-ragu. Itu lah tu. Sorry Dr. Syed Melo. Abdul Rahman, you boleh follow tak? Kenapa? Yang di Indonesia boleh follow tak? Sir, kalau betul lah kot 32. 32 64 tu untuk rectangle kan? Aku pun dah tak ingat kan? Silap saya lah. 64 tu rectangle. Jap. Kita search dulu Kalau bulat, Biar saya search sekali. Kalau bulat bukan 64 ada dalam buku lah. Betul nak confirm dia. Second moment of inertia. Pendek. kalau segi 3 BH cube over 12. Apakah? Macam
Siapa yang ada appendix tu? Saya kejap. Sekejap tu Banyak nak kira ni. Sekejap. Kira balik. So betul lah tu doktor. 64 ke 32 tu? Aku tanya jumpa. aku suruh orang check. Cepat siapa yang ada check? 32 ke 64? 32. 32? 32 confirm. Confirm. 64 tu dah triangle. 64 dah tinggal kan? Okay, tak apa. Yang ni aku akan get back tu lah. Okay lah. So kalau kau dapat per 32 Ya. Jadi 04 per 32. Okay. So dah dapat jawapan dia kan? Okay, omega n dapat Dah. apa? Sekejap. Betul lah. We've cut our section. Betul lah. Pi d 04 per 32. Sekejap. Betul omega n dia 331.3. Yalah, aku buat ni. Aku buat apa? 64. Okay, so dapat jawapan berapa K? Omega n? 40.7 omega n. 331.39. Dapat ke Semua dapat sama? Dapat 331 kak. 331. Tapi point belakang lain. 331, lain. Okay. Omega N lah. Omega n lah. Ya, omega n 331 point. Itu K kan? Ya itu K. K yang 331 tu K. 331 tu K. Omega n tu Omega dapat M 40.694. Itu K. Okay, omega n. Okay. Next. Wih, turut now ngantuk. Okay. Then macam ni kita nak cari nombor 2. Okay, nombor 1 assume semua dah tahu. Nombor 2. Okay, omega n 40.7. Using general solution on the left, determine the displacement of the papak anjar pada tiga titik lepas buat kejut. Tentukan juga acceleration papak anjar tersebut pada saat kelima. So first thing, macam mana apa yang kau kena buat dulu? Displacement. Soalan 2 ni. Cari dia punya apa? Dia punya apa? dari dan A2. A1 dengan A2, betul? A2. Okay, omega n kita dah dapat kan. Lepas tu bila kita dah dapat, kita tulis balik dengan solution. Lepas tu carilah pada X. So apa yang dia nak sebenarnya? Dia nak X 3 dan juga dia nak tulis 3 pun dah malas kan. X 3 dan juga X double dot 5. double dot 5. Okay, basically ni lah yang kau kena cari. So aku akan jadikan benda ni sebagai individual activity. So individual activity kita korang buat benda ni lah Doktor nak Okay. solution tu maksudnya dalam tulisan lah. Dia nak Dalam jawab. tulisan lah, takkan nak dengar korang cakap je. Okay, nanti saya akan buat dalam individual activity, saya akan masukkan omega n berapa? 3 asli. Alamak. 47. Marah 47. Doktor dah lapar. Sabar. Itulah saya pun dah nak habis ni. Okay. So next class kita next week lah. So malas saya nak buat class esok kan. Korang buat lah ni benda ni tadi. Okay, untuk aktiviti esok. So nanti kita akan tengok free vibration of dam system and so on. Okay, boleh setakat ni boleh Boleh. Boleh betul. Okay. So saya nak habiskan kelas. Thank you very much for coming. Jangan lupa individual activities. Deadline esok saya akan set deadline pukul 7 petang esok. Siapa hantar lambat, kira tak adil. Okay, baik doktor. Okay, boleh Baik doktor. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada. Doktor. Okay, apa soalan? Okay, siapa yang tak ada soalan dah boleh keluar. Siapa yang ada soalan boleh stay kejap. Yang Okay, thank you very much. Yang doktor suruh rakam tadi tu nak post kat mana? Kau share dalam Google Drive boleh? Kau buat dalam Google Drive. Lepas tu kau share lah siapa-siapa yang kalau ada orang seru lah. Boleh. Faham tak?
Kau simpan lagu dan kau penuh kosong kan banyak kan. Kosongnya. Boleh Boleh Doktor. sebab tu kalau tengok Abdul Rahman pun dia kata dia putus-putus ni. So kalau grup dia perlukan kau just share lah. Alright, boleh. Doktor, diorang suruh confirmkan yang tu 32 atau 64 tu. 32. 32. Aku pun dah check Eric 32. Okay. Buat je lah dulu, alamak. So basically doktor nak semua soalan tu kan? Yang daripada awal tadi tu kan? Bukan Senang biji kan? cerita ni. Yang- Cerita ni. Aku akan tapik gambar ni. Okay. Lepas tu korang buat lah. Okay. Okay doktor. Betul, ada orang tanya tu. Doktor tengok chat ada orang. Dia tanya. Ni Dia bank. kata, betul okey. Toshin. Doktor, kalau 32 bukan untuk torsion ke? Ni bank. Katanya 64. Aku dah agak down. Saya aku tak boleh tengok buku tadi. Kalau 32 bukan J untuk pakai cari J. Kalau I 64. Sumpah lah. Bukan sama je ke? I dengan J both second moment of finish lah. Doktor confirmkan dulu doktor. Kata update. Nanti lah kalau aku ingat. Jadi kita ingatkan doktor. Right, okay. Nanti kita tanya. Okay, tu je Okay doktor. I untuk bending, J untuk torsion. I untuk bending. Aku pun rasa 64. Sebab dulu aku buat ni aku tengok 64. Doktor confirm dulu, doktor Betul confirm saja. Betul lah nak buat je lah 64. Tak pening lah. Orang dah buat 64. So 64 ni? 64. Nanti bagi tahu dalam grup. Okay. So 64 Ya. Dah ada dalam grup. Betul. Ya. Okay. Tu je Salam jamu selera. Okay, thank you. Untunglah Pak Makan. Okay Doktor, terima kasih Doktor. Doktor. Okay. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.